بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا وطبيب قلوبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم من أزواجه وأولاده وقرباته وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pertama syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan inayah, taufik dan juga hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kita ruang dan peluang dan kesempatan kepada kita untuk bertemu dan berhimpun pada malam hari ini. Mudah-mudahan pertemuan dan perhimpunan kita dapat meraih pandangan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni akan segala macam dosa dan noda, kesalahan dan maksiat yang telah dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga bermohon agar Allah Subhanahu wa taala merahmati umur kita, memberkati sisa umur yang terbaki pada kita. Mudah-mudahan sisa umur tersebut menjadi umur yang terbaik dalam hal keadaan kita bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita sama baca kitab kita Fadilatul Faraid fi Amil Aqaid. Surat yang kelima, Islam. Islam tu dah. Yang bermula Islam tu dah. Dah. Soal 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif. Dan segala rukun Islam itu 5 perkara. Rukunnya apa? Yang kata rukunnya apa? Rukun inilah yang kata tiang. Kata Nabi dalam hadis, bunyal Islamu ala khamsin. Terbinanya Islam itu atas 5 dasar, yakni 5 tiang. Kita nak buat apa pembinaan, yang pertama kita naikkan tiang dulu. Kita tak naikkan dinding dia, kita tak naik tangga dia, kita tak naik tandas dia, maka kita naikkan tiangnya terlebih dahulu. Dan tiang inilah yang akan menentukan kukuh atau tidaknya satu-satu binaan. Maka kata Nabi, terbina Islam ini dengan 5 rukun, dengan 5 tiang asas. Yang pertama kata Nabi, syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa shawma Ramadan wa tahujjal bait man istata'a ilaihi sabila. Kata Nabi, yang pertama rukun Islam itu syahadat an la ilaha illallah, bersyahadah, yakni bersaksi dia. Bersyahadah, bersaksi dia. Yakni apa yang dia saksi? Yang kata saksi ni apa dia? Bukan tengok. Tengok bukan saksi lagi. Tak ada syarat jadi saksi itu kena tengok.
Di mahkamah, orang yang jadi saksi, boleh tak orang buta jadi saksi? Boleh, awak tak boleh. Dia tak ada letak syarat yang menjadi saksi mesti jelas. Orang bisu boleh jadi saksi, kalau yang buta boleh, yang bisu pun boleh jadi saksi. Sebab dalam mahkamah ada juru bahasa. Hang tak reti cakap Melayu, aku cakap orang putih. Hang tak reti cakap orang putih, aku cakap Hindu Tamil. Hang tak reti cakap Tamil, aku cakap bahasa isyarat. Ada juru bahasa. Maka yang kata saksi ni apa? Yang kata saksi itu ialah mengetahui dia. Yang kata syahadah an la ilaha illallah, bersaksi dia bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dengan makna mengetahui ia. Baik. Hak tu dulu. Yang kata syahadah ai ma'rifah, yakni mengetahui. Apa cara untuk dia ketahui? Yang kata syahadah bersaksi. Apa cara untuk dia bersaksi? Dengan saksi dengan makna mengetahui. Bagaimana untuk dia mengetahui? Mau tak mau mesti dia mengetahui itu dengan ilmu. Karena mustahil Allah Ta'ala itu boleh diketahui dengan panca inderanya. Mustahil Allah Ta'ala itu boleh diketahui dengan akalnya. Mustahil Allah Ta'ala itu boleh diketahui dengan perasaannya. Maka mengetahui dia itu dengan ilmu. Sebab itu kita, khasnya dalam negara kita, umumnya dalam negara kita, khasnya dalam negeri kita, bila satu orang itu nak mengucap syahadah, satu orang tu nak mengucap syahadah, syarat dia mengucap, dia mesti mengetahui. Betul tak masuk Islam? Kenal yang kata Tuhan ni siapa? Dia akan tanya. Tahu kata Allah, Allah ni apa? Basic. Allah, Tuhan. Mengetahui dia. Sebab tu bila sampai hadis tentang jariah, dalam ilmu hadis terkenal hadis jariah. Bila Nabi SAW tanya kepada jariah ini, aina Allah? Di mana Allah? Maka ada jariah kata fis sama, di langit. Maknanya dia mengetahui kedudukan Allah Subhanahu wa taala tinggi di langit. Ada bila Nabi tanya aina Allah, di mana Allah? Ada yang menggunakan isyarat menunjuk ke atas. Mana mengetahui dia Allah Ta'ala berada di atas daripada segala-galanya. Dia kata mengetahui. Mengetahui. Bila sebut rukun Islam itu, yang pertama bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Yang pertama kena tahu, kenal Allah ni apa. Yang kata Allah ni apa? Kita duk sebut Allah, 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 Allah. Allah ni apa? Allah ini ismun lidzat, nama bagi zat. Yang kata Allah ismun lidzat, nama bagi zat. Yang mana zat itu tak ada siapa pun yang tahu. Tak ada siapa pun mengetahui akan zat Allah Ta'ala. Cuma zat itu dinamai dengan nama Allah, yang merupakan salah satu daripada sekian banyak nama Allah Ta'ala. Bila kita sebut Allah itu nama bagi zat, maka apa beza Allah dengan Ar-Rahman? Apa beza Allah dengan As-Sabur? Apa beza Allah dengan Al-Latif? Semua itu nama Allah. Lillahi tis'atun wa tis'ina isman mi'ah illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Kata Nabi,
Bagi Allah itu ada 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang menjaga 99 yang ini, mengetahui ia akan 99 nama ini dan beriman ia dengannya, maka masuk ia ke dalam syurga. 99 nama. Salah satunya Allah. Itu yang kita heran. Zikir Allah, Allah, tiba-tiba mai. Oh, zikir Allah ini tidak memberi faedah. Dia kata, zikir Allah munfaridan bil ifrad. Dia kata tak bagi faedah. Kalaulah satu orang itu bila dekat-dekat nak mati, duduk dalam sakarat, tiba-tiba dia sebut Allah, bagaimana status kematiannya? Elok ke tak elok? Tu orang nak mati tu, elok dia nak putih nyawa, dia sebut Allah. Mati tu mati elok kan mati tak elok? Tiba-tiba orang hidup belum nak mati, duk sebut Allah, 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 dia kata tak bagi faedah. Faham? Kalau yang nak mati saja menyebut Allah itu berfaedah bagi dia, masakan tidak bagi orang yang hidup? Kadang-kadang kita melihat kefahaman dalam menentukan sesuatu ini menjadi satu kehairanan bagi kita. Tapi itulah dia yang kata dunia dan manusia tak membahaya untuk dia. Mengucap dia bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dengan mana mengetahui ia bahawa tiada Tuhan yang lain, dengan makna tiada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya. Satu, dia mengetahui bahawa sungguh tak ada Tuhan yang boleh disembah dengan sebenar-benar sembahan melainkan Allah. Apapun dia, siapapun dia, tidak boleh disembah melainkan yang disembah itu hanyalah Allah. Pokok tak boleh jadi sembahan, busuk jantan tidak boleh disembah, pokok-pokok besar tak boleh disembah, perkara pelik tak boleh jadi sembahan. Apapun selain daripada Tuhan tak boleh disembah, dengan mengetahui dia bahawa tiada yang menjadikan yang lain daripada Allah itu melainkan Allah Ta'ala jua. Maka selain daripada Allah itu dikenal dengan nama makhluk, dan Allah itu adalah Khaliq yang menciptakan makhluk. Dalil dia mana? Huwal khaliqul bari'ul musawwiru lahu asma'ul husna. Huwal khaliq, dialah yang mencipta. Al-Khaliq. Maka yang lain daripada Allah makhluk, dicipta. Siapa yang mencipta? Allah. Yang kena cipta? Kita. Satu. Yang kedua, mengetahui dia bahawa tidak ada Tuhan apapun tidak layak untuk memiliki sifat ketuhanan, sekalipun tidak disembah. Sekalipun tidak disembah selain daripada Allah itu tidak ada yang memiliki sifat ketuhanan.
Maka bila disebut la ilaha dengan makna tidak ada yang layak bersifat dengan sifat ketuhanan melainkan Allah. Sekalipun tidak disembah. Dan tengok, yang memiliki sifat ketuhanan bagi setengah-setengah agama atas muka bumi ni berpuluh-puluh. Monyet boleh jadi sifat ketuhanan padanya, lembu boleh dianggap sebagai sifat ketuhanan baginya, bahkan tai lembu pun boleh jadi sifat ketuhanan menurut dia. Maka kita sebut tidak ada yang layak bersifat dengan sifat ketuhanan. Tak ada yang layak memiliki sifat ketuhanan melainkan Allah. Apapun, siapapun, tak ada mengetahui kita. Bila sebut la ilaha, tidak ada yang bersifat dengan sifat ketuhanan illallah, melainkan Allah. Disebutkan juga dalam kitab kita. Mana? Kadang-kadang boleh jadi ingat, kadang-kadang boleh jadi lupa. Surah 43, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, menghimpunkan segala makna sifat ini pada kalimah la ilaha illallah. Dan kenyataan yang demikian bahawa kalimah yang pertama iaitu la ilaha illallah memberi faedah akan ikrar dengan menafikan ketuhanan yang lain daripada Allah Ta'ala dan mengisbatkan dia baginya subhanahu wa ta'ala. Dan hakikat Tuhan itu zat yang disembah dengan sebenar-benar. Dan lazimlah bahawa Allah Ta'ala terkaya daripada setiap-tiap barang yang lainnya. Mai datang makna la ilaha illallah dengan makna tidak ada yang terkaya, la mustaghniyan anhu, la mustaghniyan an kulli ma siwahu, wala muftatiran ilaihi kullu ma adahu illallah. Tidak ada yang terkaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya, dan tiada yang berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lain daripadanya melainkan Allah. Mai daripada situ dengan makna la ilaha illallah. Yang maha kaya itu hanyalah Allah, yang maha diperlukan itu hanyalah Allah. Maka Allah, dia bukan takat masalah percaya, dia bukan takat masalah sembah. Tuhan yang kata Allah bukan sekadar dipercayai, bukan sekadar disembahi. Dia lebih daripada itu, tempat kita bergantung dan tempat kita meminta. Apa sahaja yang kita inginkan, apa yang kita berkehendak, maka semuanya perlulah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu nak minta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu perlukan pertolongan, minta tolonglah kepada Allah. Allah, dia sahajalah yang boleh menyelamatkan kita. Yang lain daripada Allah tak ada yang boleh menyelamatkan kita. Maka mengetahui oleh kita bahawasanya Allah Ta'ala itu jugalah tempat bergantung sekalian makhluk kepadanya. Dia bukan sekadar wajib diketahui, dia bukan sekadar wajib diimani, tetapi dia juga wajib menjadi tempat bergantung kita kepada dia. Sifat iftiqar Allah Ta'ala. Sifat iftiqar, makna iftiqar, Allah Ta'ala ghani, selain daripada Allah faqir.
Allah Ta'ala maha kaya, selain daripada Allah, fakir. Maka si fakir memerlukan kepada yang kaya. Maka datang sifat iftikar Allah Ta'ala, bersandar sekalian yang fakir itu hanya kepada Allah. Maka mengetahui seseorang yang mengucap La ilaha illallah dengan makna hanya Allah lah tempat bersandar sekalian makhluk. Ini kita nak simbang panjang-panjang pun tak perlu, nanti muka surat 40 kita sampai pada bab lepas habis cerita sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus. Dah begitu juga pada Rasul apa semua, dia akan main cerita bab ni. Jadi mudah-mudah sudah, kita tak mau bahas panjang-panjang. Maka yang kata bersaksi itu mengetahui. Bila kita sebut bersaksi, asyhadu alla, sahaja aku bersaksi. Bersaksi dengan makna mengetahui. Makna mengetahui itu dengan jalan atau dengan cara ilmu. Nak boleh ilmu, mau tak mau kena mengaji. Tu pusing-pusing mana pun, dia patah Johor pusing balik Perlis turun balik belakang, cerita dia kena mengaji. Cerita dia kena mengaji. Bahkan ilmu ini, ilmu yang wajib atas tiap-tiap mukallaf belajar. Dia tak cerita bab semayang pun tak apa lagi. Dah hidup dia boleh fikir elok, boleh tahu baik buruk, dia tak semayang lagi tak apa. Wajib belajar ilmu ni dulu, ilmu aqidah. Ilmu yang pertama wajib belajar. Ilmu yang tidak akan ada perubahannya. Ilmu fiqh banyak berubah. Semayang kena berdiri, tak boleh berdiri boleh duduk, tak boleh duduk boleh baring. Berubahlah, berubah. Ramadan wajib puasa, dia tak larat puasa, boleh gantilah, boleh ganti. Biar seumur hidup tak boleh puasa. Mai masuk Ramadan tak boleh puasa, luar Ramadan pun tak boleh puasa. Apa perlu buat? Ganti puasa dengan bayar denda. Ada perubahan, tapi akidah hang cacat ke, hang sehat ke, sakit ke, kecil ke, besar ke, jantan ke, tina ke, dia duduk lagu tu, dia tak berubah. Dia takkan berubah. Apapun keadaan kita, Allah Ta'ala tetap macam tu. Pengetahuan kita untuk mengenal Allah Ta'ala sebegitu, wajib kita ketahui. Dia takkan berubah. Oh, hang sakit, hang tak kenal Tuhan, tak apa dah. Wajib kena kenal Tuhan. Oh, hang tak apa nak sihat, tak apa, hang tak mengaji, tak apa. Tak, wajib mengaji. Wajib mengaji pasal Tuhan. Tak berhenti baca Quran, tak apa lagi. Tapi Quran yang diturunkan oleh Allah, itu mesti dia ketahui. Nak tahu, kena belajar. Sebab tu, belajar ni satu kewajipan. Sebab tu Nabi sebut, utlubul alma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah oleh kamu akan buayan daripada al-mahdi, buayan, sampai kepada al-lahdi, lahat. Penghabisan mengaji bila? Mati. Mati tu baru berhenti ketuk buku habis mengaji. Selagi mana nyawa ni duk ada, selagi tu wajib mengaji. Utlubul alma faridatun ala kulli muslim. Tuntut ilmu itu faridah, fardu, wajib atas tiap-tiap muslim. Kenapa mengaji? Lebih-lebih lagi ilmu aqidah. Akidah dia tidak akan ada perubahan. Dia bukan macam fiqh, masa sehat lain, masa sakit lain, masa muda lain, masa tua lain. Yalah, muda mampu duduk tahiyat awal elok sempurna, duduk tahiyat akhir elok kedudukannya. Masa muda, mai masa tua ni, mai kena kencing mana, tua-tua ni kena kencing mana, dah kaki tak boleh. Orang kencing mana dia tak boleh, kadang-kadang dia tak boleh lipat, dia cepat tarik.
Nah, orang kecil pandai dia tahu lah. Nak dulu main muda-muda boleh berlipat kaki, lutut boleh berlipat, main tua-tua ni. Nah, duduk kena menganggang, bukan boleh duduk macam dulu cantik, elok, sopan. Berubah, masa muda lain, masa tua lain. Orang laki-laki lain, orang perempuan lain. Ibadat kan macam tu. Semayang orang laki-laki macam ni, semayang orang perempuan macam ni. Walaupun kelakuannya sama, ada yang berbeza. Pakaian orang laki-lakinya auratnya begini, pakaian orang perempuan auratnya segini. Laki-laki beza, perempuan beza. Semayang jenazah laki-laki kedudukannya begini, semayang jenazah perempuan kedudukannya begini. Berbeza. Tapi yang nama akidah, hang laki ke, hang perempuan ke, hang sehat ke, hang sakit ke, ilmu duduk lagu tu, dia tak berubah. Dia tak berubah. Maka wajib atas tiap-tiap mukallaf belajar mengenal Allah Ta'ala. Itu yang utama. Yang pertama dan yang terutama. Lepas mengenal Tuhan, kadang-kadang ini masalah. Bila sebut kenal Tuhan, mai pula syarat yang bukan-bukan. Dalam masyarakat Melayu ni, nak mengaji pasal makrifat ni, nak kena tunggu umur 40 tahun dulu. Nah, mengaji sifat 20 ni nak kena kupas kulit dulu. Sampai boleh rasa isi baru hang kenal Tuhan. Kita banyak letak perkara yang tak patut dalam agama. Sedangkan ilmu tu, mengenal Tuhan, ilmu yang pertama wajib atas tiap-tiap mukallaf. Kata dia mukallaf. Kata dia mukallaf. Cukup umur, boleh beza baik buruk. Maka bermulalah kewajipan dia belajar ilmu berkenaan dengan Tuhan. Mai orang Melayu, ilmu ni tak, hang kena tunggu setel, hang tak layak lagi mengaji. Kata ilmu mengenal Tuhan. Bahasa mengenal itu bahasa Melayu, bahasa Arab dia panggil makrifat. Ilmu makrifat ni bukanlah ilmu yang paling tinggi untuk dipelajari, tetapi ilmu yang pertama dan yang terutama wajib belajar. Kalau tak, ke mana kita nak bawa arah hidup kita kalau kita tak kenal Allah daripada awal? Kan pepatah Melayu menyebut, melentur buluh itu daripada rebungnya. Untuk ajar manusia kenal Tuhan daripada muda, daripada kecil. Bukan umur 40 baru nak belajar kenal Tuhan. Balak dah. Bagi lalu pada insya-Allah. Masa singkat. أشهد أن لا إله
Baik, dan ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Bila kita sebut bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, yakni ma'rifah, mengetahui ia akan Allah dengan cara belajar. Belajar ni kena detail. Bila sebut la ilaha illa Allah, ada 4 perkataan la ilaha illa Allah. La kalimah nafi, Allah manfi, illa istisna, Allah mustasna. Maka yang kata nafi itu apa dia? Apa yang perlu dinafi? Apakah banyak sangat Tuhan kita ni sampai perlu dinafikan terlebih dahulu? Hak tu kita sebut sajalah. Nanti kalau dalam surat berapa? 40, 48 kah? 48, 49, 50 tu dia akan cerita yang tu. Tapi nak apa? Bayang dah, mengaji dulu. Baru kita tahu yang kata la ilaha illallah ni apa iktibarnya bagi kita dan apa iktibar bagi Allah. Sehingga kalimah ini tidak akan jadi sempurna. Yang disebut sebagai syahadah Allah ini tidak akan jadi sempurna syahadah itu melainkan bersyahadah ia pada syahadatul Rasul yang disebut dengan nama 2 kalimah syahadah, mesti beriringan, sejalan, senada, seirama, tidak boleh dipisah. Maka datang selepas la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad itu pesuruh Allah. Muhammad ni siapa? Apa dia Muhammad? Mengenal pula letak duduk Muhammad. Apakah Muhammad ini bersifat dengan sifat ketuhanan? Maka apa kaitan Muhammad ini dengan Allah yang sebelumnya? Sehingga tidak boleh dipisahkan antara syahadah Allah dengan syahadah Rasul. Kita kalau beli frame pun, dia akan bagi 2, Allah, Muhammad. Kita boleh beli Allah saja, Muhammad tak beli. Tak, dia bagi 2 sekali, Allah, Muhammad. Maka apa Allah, apa dia Muhammad? Apakah Muhammad ini akan memiliki sifat ketuhanan? Kita tak maulah jadi macam mana puak-puak Yahudi yang mengatakan Nabi Uzair sebagai anak Tuhan, dan kita juga tak mau jadi macam orang-orang Nasrani yang mengangkat Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Maka apakah kita akan meletakkan syarikah, meletakkan Muhammad itu dengan Allah Ta'ala dalam apa bentuk? Kan ada yang duk kata Allah itu Muhammad dan Muhammad itu Allah. Ada tu sihak tu. Apabila kegagalan kita mengetahui had syahadah Allah dan syahadah Rasul sehingga tidak bercampur antara keduanya, maka mengenallah kita siapa itu Allah dan siapa itu Muhammad. Maka jika gagal pengenalan itu, maka bercampur aduklah antara Allah dan Muhammad. Samalah halnya macam mana mereka-mereka yang gagal meletakkan sempadan di antara Allah dan Muhammad dalam penyaksian mereka, sehingga wujudlah kefahaman wahdatul wujud. Wahdatul wujud halnya. Begitu juga bila gagal mengenal Muhammad sehingga datang kesalahpahaman dalam masalah Nur Muhammadiyah, Nur Muhammad. Dia perbahasannya dia akan jadi panjang. Sebab itu syarat utama mengenal. Mengenal dengan mana belajar sehingga
kita tidak meletakkan Allah pada tempat yang tidak layak bagi dia, dan kita tidak akan meletakkan Muhammad pada tempat yang tidak layak bagi dia. Kita akan meletakkan Allah dan Muhammad pada tempat yang layak baginya. Ini yang masalah. Bila gagal kita, maka kita meletakkan Allah pada tempat yang tak layak bagi dia, dan kita letak Muhammad pada tempat yang tak layak bagi dia. Baik, ringkas alhamdulillah. Dan ini rukun, yakni rukun yang pertama, mengucap dua kalimah syahadah dengan makna mengetahui dua kalimah syahadah ini dengan jalan ilmu adalah rukun tertentu. Rukun tertentu dengan orang kafir yang menghendaki masuk agama Islam. Dia kata tiap-tiap orang kafir yang nak masuk Islam, mau tak mau mesti mengucap dua kalimah syahadah ini. Baik, persoalan tu kita tak payah perlu bahas. Fahamlah kita orang nak masuk Islam mengucap syarat dia. Baik. Sebab tu kita dalam negeri Selangor ni, mana-mana individu yang memeluk agama Islam, maka selama 5 tahun pertama daripada keislaman dia akan dibantu 100% oleh Lembaga Zakat Selangor, termasuklah urusan belajar agama Islam. 5 tahun pertama keislaman dia, 100% keperluannya itu ditanggung oleh Lembaga Zakat. Kita ada satu bahagian daripada zakat yang kita akan guna untuk golongan mu'allaf. Golongan mu'allaf, bukan mukallaf, mu'allaf. Siapa dia mu'allaf? Orang-orang yang telah terjinak hatinya kepada Islam, masuk dia dalam Islam. Maka kita gunakan sebahagian daripada peruntukan zakat untuk bantu mereka. Ya. Baik Ustaz, kami ni beranak-beranak Islam dah. Macam mana kami nak penuhi rukun Islam yang pertama? Kalau orang kafir masuk Islam, dapatlah dia mengucap dua kalimah syahadah. Kami ni beranak-beranak, mak Islam, bapa Islam. Apakah perlu kami mengucap? Bagi setengah pendapat mazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali, dalam mazhab Hanafi, wajib atas tiap-tiap mukallaf mengucap. Wajib. Sebab tu dalam mazhab Hanafi, kalaulah ada satu-satu anak dalam rumah itu, biasanya mereka buat anak perempuan lah. Anak jantan ni jarang mereka buat. Mereka buat anak perempuan. Bila anak perempuan datang haid yang pertama, habis bersih, suci, mandi elok, maka anak ini akan dipanggil menghadap satu ustaz, mengucap dua kalimah syahadah sambil disaksikan oleh ahli keluarga. Pasal bagi dia syarat ni, rukun ni, mau tak mau kena buat bagi dia. Adapun kita yang bermazhab dengan mazhab Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i, anak-anak yang lahir daripada mak bapa Islam, maka untuk memenuhi tuntutan syahadah ini, cukuplah dia dihantar mengaji, belajar tentang ilmu Islam. Cukuplah dia diajar, belajar, mengaji hukum Islam, tentang agama Islam. Apa yang wajib atas tiap-tiap mukallaf kena buat, dia pergi mengaji. Semayang, puasa, belajar tentang haji, belajar baca Quran, belajar cara menguruskan jenazah. Tu dia pergi mengaji. Maka dengan mengaji itulah melengkapkan dia pada rukun yang pertama bagi tiap-tiap anak yang lahir daripada mak bapa Islam menurut mazhab kita. Maknanya mudah, budak tu beranak sampai umur reti sikit, pergi hantar mengaji. Pergi hantar mengaji. Sekolah pun ada, tak cukup sekolah ada tuition, tak cukup tuition kita ada ustaz-ustaz buat kelas.
Belajar. Tak boleh. Panggil ustaz mai di rumah ustaz. Kami ni satu keluarga nak belajar. Ni saya ada anak 3-4 orang ni. Tolong ajak sama. Fardu ain. Belajar. Wajib. Untuk memenuhi tuntutan yang pertama. Jadi kita hantar anak mengaji ni. Satu kewajipan lah untuk memenuhi tuntutan rukun yang pertama. Maka kita melihat pula kepada keperluan kewajipan itu. Ada orang dihantar anak dia mengaji sekolah kebangsaan saja. Cukup tak sekolah kebangsaan itu untuk bagi faham anak ni tentang agama? Kalau dia rasa cukup, dah. Bukan rasa. Kalau dia mengetahui cukup anak dia pergi sekolah kebangsaan untuk reti agama, okey, fine. Tapi kalau dia yakin belajar sekolah kebangsaan ni tak cukup untuk reti agama, maka wajib dia belajar lain. Dia tak pula sekolah agama pula. Sekolah kebangsaan tak cukup, kena pergi sekolah agama pula. Pasal hari ni jadi trend. Mak bapak hantar sekolah kebangsaan, tak hantar sekolah agama. Kita tak kata masalah tak mampu. Sekolah agama ni nama saja sekolah. Kalau hang tak mampu hantar sekolah apa semua, pergi cari ustaz, pergi cari tok guru, ajak di rumah. Tak ada pun hang sendiri ajak untuk bagi cukup agama. Kalau tak mampu, minta tolong orang. Cerita ni untuk melengkapi anak. Sebab tu kadang-kadang kita tengok bila mana anak yang tidak disekolahkan dengan sekolah agama dengan alasan kesian budak-budak ni penat mengaji 2 sesi pagi petang. Mereka kata kesian budak-budak ni harap baik pagi petang, tengok tak larat, kesian. Kita juga manusia yang duduk dalam sistem 2 persekolahan. Mati tak kita? Kita dah lalui. Kenapa kita takut anak kita boleh mati pula dengan sebab sekolah 2 sesi? Kita dah hidup dah. Sampai hari ni tak mati pun. Dengan alasan kesian pula. Kita patut lebih kesian kalau agamanya rosak, imannya jahanam. Itu lebih kita sayang. Itu lebih kita kesiankan. Tak mampu. Pergi jumpa Ustaz Zakat ni, saya memang nakkan anak saya mengaji agama, cuma saya tak mampu nak belajar. Apa saya boleh minta tolong pada lembaga zakat? InsyaAllah mereka takkan tolak kalau kata nampak lagu tu. Saya nak anak saya mengaji, pergi jumpa Ustaz Zakat. Cuma jangan bohong saja. Gaji 7-8 ribu, tulis 1,500. Itu masalah lah. Laki bini kerja tak? Dia tulis bini dia sakit, dia saja kerja. Banyak. Saya tahu jadi ambil macam-macam orang jumpa. Abang kerja apa? Saya kerja biasa je cik. Gaji pun dalam 2,000. Tengok surat jawatan tu. Pengurus cawangan McDonald pun nak minta zakat pula. Tuan-tuan fikir tengok, malah kalau pengurus cawangan. Itulah dia. Ini cahabat pada ni, saya nak anak saya mengaji. Tapi jumpa jais, sekolah jais. Saya nak anak saya sekolah, cuma saya tak mampu. Boleh tak saya dikecualikan dia berbayar yuran? InsyaAllah ada jalannya. Yang penting sibuk kemahuan. Kita ada kemahuan, insya-Allah akan terbuka jalan bagi kita. Jangan kita nafikan hak. Jangan sampai anak-anak ni ternafi agamanya kerana ego kita. Hari ni mak bapak lebih sayangkan anak daripada agamanya sendiri. Ngajilah, bawalah anak-anak belajar sekolah agama. Kat situlah dia dapat 100% ilmu agama. Mengaji Quran, mengaji fiqh, mengaji tauhid, mengaji akhlak, mengaji bahasa Arab. Sekolah agama bukan ada pendidikan seni, lukis-lukis tak ada.
100% pendidikan agama. Ya tak. Dan itu lebih penting. Dan kita tak kata sekolah kebangsaan tak penting. Cuma dah jadi amalan dalam negara kita. Sekolah agama ini didiskriminasikan, dianaktirikan. Sejak saya mengajar, dulu pun saya dah tengoklah benda ni. Bila sekolah kebangsaan buat program, dia sekolah pagi sekolah. Petang tu ada main sukan lah, ada kawat lah. Jadi dia suruh budak ni main petang. Bila main petang, automatik sekolah kebangsaan, sekolah agama tak habis. Kenapa hang tak buat masa sesi persekolahan hang? Kenapa perlu ganggu sesi persekolahan agama? Ini benda ni tahun 90-an saya dah tengok. Sekolah kebangsaan buat program mesti di luar waktu sekolah dia. Bila luar waktu sekolah, akan ganggu sekolah agama. Bila kita bertegas nak anak kita mengaji agama, dia kata, kita sebagai parent, sebagai mak bapak yang tidak memberi kerjasama kepada pihak sekolah. Aduh. Kita bagi pilihan. Tak, kalau nak buat waktu persekolahan hang. Jangan ganggu waktu persekolahan lain. Bayang sekolah agama nak buat program tu, kena tunggu hari Sabtu, hari Ahad baru boleh buat. Nak budak-budak mengaji tuition, darjah 5 UPKK, darjah 6 PSRA. Nak budak-budak ni mengaji lebih sikit, terpaksa buat kelas tambahan, extend setengah jam tiap-tiap hari. Dia tak berani buat waktu lain, pasal takut ganggu sekolah kebangsaan. Tak ada pun buat hari Sabtu, hari Ahad. Diskriminasi terhadap agama ni sejak daripada bangku sekolah. Jadi kita tak heran hari ni kalau agama Islam didiskriminasikan bertahap yang lebih teruk pasal sistem pendidikannya saja sebegitu. Tidak memperkasakan sekolah agama dan agama itu sendiri. Tuan-tuan tengok, syarat nak boleh masuk sekolah kebangsaan mesti ambil UPSR dulu. Tak heran kalau tak ambil PSRA. Tak heran. Kita bila ambil SPM, mata subjek teras 6. Daripada 6 tu tak ada subjek agama. Agama ni selektif, pilihan. Diskriminasi terhadap agama. Tapi bila kita sebut benda ni, dia akan jadi, ustaz ni nak politik. Dah. Kita kena faham, keperluan dengan politik dua benda yang berbeza. Ini agama kita nak jawab besok ni. Kalau daripada awal umur persekolahan tidak dititik beratkan dengan agama, agak-agak besok lepas habis mengaji umur 20, umur 25, dia nak belajar agama lagi. Itu yang kita tengok hari ni, sampai umur 40, 50 baca Quran pun tak reti. Umur 60, kalau umur 6 tahun tak reti sembahyang tak apa, 60 tahun pun tak reti sembahyang lagi. Maka sebab tu dalam agama belajar tentang Tuhan, belajar tentang Nabi, apa yang Nabi bawa dan apa yang Nabi suruh, Nabi larang pada kita, wajib kena ketahui. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wajib. Nah, ini kedudukan agama. Bila mana kita mengaku sebagai beragama dengan agama Islam dan kita redha Islam sebagai agama, doa kita diucap tu, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Itu bukan hanya sekadar retorik, dia bukan hanya sekadar ucapan, tetapi dia perlukan kepada pembuktian. Bila kita sebut agama Islam sebagai agama, Islam sebagai agama, apa bukti yang kita menerima Islam sebagai agama? Bagaimana kita meletakkan Islam dalam kehidupan kita?
Sebab tu sebelum kita belajar tentang rukun Islam, muallif habaq tanda agama itu 4. Kita dah sebut dah. Dekat berapa bulan dah kita sebut tentang tanda agama yang 4. Ada tanda 4 tanda agama, barulah mula belajar. Kita kena wujudkan karakter beragama. Wujudkan dalam diri kita karakter beragama. Sehingga dengan karakter itu kita bina, kita build up, kita fill up agama, karakter itu sehingga menjadi benar-benar beragama dan faham dengan agama. Apa yang kita inginkan dalam kehidupan dunia akhirat kita? Kebaikan, betul? Semua orang nak dunianya baik, akhiratnya baik. Kata Nabi, "Idza aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din." Jika Allah Ta'ala berkehendak seseorang itu jadi orang yang baik, dunianya baik, akhiratnya baik, hidupnya baik, matinya baik, kehidupannya baik, syurga tempat pengakhiran yang baik bagi dia, maka kata Nabi, jika Allah Ta'ala berkehendak yang demikian, yufaqihu fid din, dia akan diberi faham tentang agama. Status untuk habaq satu orang itu elok ataupun tak elok berdasarkan kefahaman dia dalam agama. Dan faham pada agama ini bukanlah hanya semata-mata faham, tetapi kefahaman dalam agama ini diikuti dengan pengamalan. Reti saja tak cukup. Oh, reti sembahyang, saya reti sembahyang tapi haram tak sembahyang. Saya reti baca Quran tapi haram tak baca Quran. Tak, mesti diikuti dengan pengamalan. Itu tanda orang yang faham agama. Jangan cerita hang mengaji tinggi mana pun selagi mana hang tidak beramal dengan agama. Kerana agama itu untuk diamal. Maka penuhi kita pada rukun yang pertama, pada penyaksian kita dengan makna mengetahui. Yang mana cara untuk mengetahui itu tidak ada cara yang lain melainkan dengan cara belajar ilmu tentang agama. Wallahu ta'ala alam. Cukup takat tu. Nanti kita sambung pada rukun kita yang kedua, pada perjumpaan kita akan datang insya-Allah. Segala yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan silakan diri saya sendiri, saya minta maaf pada semua. Saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri saya dan semuanya. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Kita tutup bacaan tasbih kifarah dan salawat. Subhanallah bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.